Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Satu demi satu, kejutan demi kejutan bikin pengsan Zahid Hamidi. Inilah yang terjadi. Juga bikin pengsan Tok Guru Hadi Awang. Pasti akan terjadi juga. Di setiap parti politik mesti ada juga yang tidaklah juga kita sebut sebagai pengkhianat. Tak juga boleh begitu. Sebab mereka masih mau berjuang. Mereka masih lagi mau memberikan tanggungjawab. Dan masih lagi mau berkhidmat untuk rakyat. Jadi mau tidak mau mereka cari jalan untuk bagaimana supaya mereka dapat memberikan hikmat kepada rakyat. Terbaru ini walawe. Nah, kan sudah kata Syahidan, rupa-rupanya Syahidan Kasim selepas dia tidak dicalonkan di Arau, di Perlis atau di Barisan Nasional, akhirnya pada mulanya saya agak-agak dia akan bertanding atas tiket bebas. Tapi rupa-rupanya dia tidak bertanding tiket bebas, tetapi Syahidan sah menjadi pertaruhan Perikatan Nasional di Arau. Jadi Syahidan Kasim akan bertaruh ataupun akan bertanding di Arau atas tiket Perikatan Nasional. Teka-teki berhubung nasib penyandang Parlimen Arau, Syahidan Kasim, yang tidak dicalonkan oleh Barisan Nasional BN pada PRU ke-15 kali ini terjawab malam ini. Ini selepas pengerusi Perikatan Nasional PN Perlis, yaitu Muhammad Syukri Ramli telah mengumumkan orang lama UMNO Perlis itu akan mempertahankan kerusinya melalui tiket Perikatan Nasional. Kali ini Perikatan Nasional melawan UMNO, melawan lagi Pakatan Harapan, mungkin GTA kalau ada, bertanding di Arau. Ni kali lah. Pada PRU ke-14 yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, Syahidan telah memenangi Parlimen Arau dengan majoriti sebanyak 4,856 undi yang telah menewaskan calon daripada Pakatan Harapan dan PAS. Syahidan juga pernah menjadi Menteri Besar Perlis pada 1995 hingga 2008 dan pengurusi Barisan Nasional untuk Negeri. Sementara itu Muhammad Syukri berkata Syahidan tidak dapat hadir ke majlis pengumuman yang berlangsung di Kompleks PAS di Perlis di Kangar malam ini. Menurutnya, Menteri Wilayah Persekutuan sementara itu kini berada di Terengganu untuk menemui Presiden PAS, yaitu Abdul Hadi Awang. Katanya, boleh jadi pengumuman sama juga akan dibuat di satu program pengumuman calon Perikatan Nasional di Terengganu, katanya. Terdahulu, BN dilaporkan tidak mencalonkan Syahidan, sebaliknya menampilkan anak muridnya sendiri. Ini kalilah anak murid lawan Tok Guru sebagai calon muka baru, yaitu Rozabil Abdul Rahman. Tindakan itu sekaligus menimbulkan ketidakpuasan hati Syahidan dan UMNO bahagian Arau. Dalam perkembangan sama, seorang lagi penyandang Parlimen BN di Padang Besar, yaitu Zahidi Zainul Abidin, bagaimanapun tidak disenaraikan sebagai calon Perikatan Nasional. Zahidi sebelum ini tidak dicalonkan semula oleh BN dan menyatakan pendirian untuk kekal terus bertanding di kerusi berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ini Syahidan akan lawan anak murid dia sendiri. Dia akan melawan anak murid dia sendiri di Arau. Mari kita lihat siapa yang menang pula kali ini. Secara logiknya memang ada risiko untuk BN kalah, Syahidan pun kalah, Perikatan Nasional pun kalah, kerana kalau dua undi ini berpecah, satu kepada BN dan satu kepada Syahidan, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan senyum-senyum. Okey, so apa yang terjadi nanti kita tengoklah. Saya harap pertandingan akan terjadi dengan baik di sana. Saya tidak sokong Pakatan Harapan, saya tidak sokong Perikatan Nasional, saya tidak sokong Barisan Nasional. Yang saya sokong siapa yang menang. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Santai-santai sekarang. Rasa macam mau tidur pun ada. Rasa macam mau terus nyenyak pun ada.
Tapi baru sebentar tadi ada yang mengejutkan saya dengan satu berita yang saya tak sangka benda itu ada. Wow, Raja Petra Kamarudin ini memang hebat lah. Sekarang dia dedahkan pula Zaid Hamidi menerima sogokan 66 juta. 66 juta untuk kontrak LCS, kapal pesisir, kapal tempur pesisir, tentara laut. Iyalah. Pada ketika itu Zahid Hamidi adalah Menteri Pertahanan. Dan selepas itu SPRM pula akan pertimbangkan sama ada perlu atau tidak untuk menyiasat Zahid Hamidi. Kalau SPRM dah kata macam tu, memang ada sesuatu lah. Memang benda tu mungkin betul, mungkin ada, mungkin tiada. Jadi SPRM buat keputusan untuk melalui Azambakia sampai kita, mereka akan jumpa Raja Petra Kamarudin. Kemudian entah macam mana tiba-tiba terkonek lah pula otak saya dengan ucapan Zahid Hamidi. Ucapan Zahid Hamidi, dia kata kalau BN kalah akan lebih teruk lagi. Akan lebih teruk lagi Zahid, dan nama-nama pemimpin-pemimpin Barisan Nasional turut disebut oleh Zahid Hamidi. Wow, beraninya Zahid Hamidi. Adakah maksud Zahid Hamidi itu ada salah satunya adalah perkara ini kah? Adakah Zahid Hamidi takut akan disiasat dan juga takut kalau benda itu ada, dia akan masuk penjara pula? Jadi tuan-tuan dan puan, kita berharap semoga SPRM dapat menyiasat perkara ini dengan betul. Kalau memang betul Zahid Hamidi ada ambil sogokan sebanyak 66 juta di dalam kontrak kapal perang pesisir itu, LCS itu, jangan kasih lepas, tangkap. Tapi kalau dia tidak bersalah, jangan kasih lama, kasih bebas cepat-cepat. Ini memang satu tamparan yang besar dan ini akan jadi satu peluru luar biasa. Ini akan menjadi satu senjata luar biasa untuk musuh-musuh UMNO. Dan bukan saja musuh UMNO sebenarnya, tapi rakyat pun akan terkesan juga dengan benda ni. Kalau betul SPRM kata there is a case that must be investigated, memang perkara yang amat mengejutkan. Kalau benda ni memang betul ada, ini akan menggugat masa depan politik Zahid. Bukan saja masa depan politik Zahid, tapi masa depan kehidupan dia. Satu sudah selesai, 40 pertuduhan dia sudah lepas. Ada 47 pertuduhan lagi masih dalam mahkamah. Yang terbaru ini, kalaulah benda ni memang ada kes, 66 juta pula kali ini. Lebih besar daripada Najib Razak. Najib Razak hanya 42 juta sahaja. Zahid Hamidi lagi cun 66 juta. Jadi tuan-tuan dan puan, kita menantilah keputusan daripada SPRM. Adakah mereka akan siasat Zahid Hamidi ataupun setelah membuat temu ramah, membuat temu janji dengan Raja Petra Kamarudin, tapi rupa-rupanya semua itu tak ada. Harap-harap tak ada lah kan. Saya harap Zahid Hamidi betul-betul tak makan duit itulah. Saya harap Zahid Hamidi betul-betul tidak terima wang sogokan itu. Sudahlah, hentikanlah persepsi buruk rakyat. Ramai sudah rakyat yang ada persepsi buruk kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Sudahlah, hentikanlah itu. Kesian UMNO. Kesian UMNO, kesian pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang tidak ada pun kena-mengena dengan semua salah guna kuasa kah, penyelewengan kah, sogokan kah, rasuah kah. Kasih berhentilah, kesian UMNO.
Dan kalau memang betul Zahid Hamidi ada buat perkara itu, kalau betul lah, harap-harap tiada. Saya betul-betul percaya tiada lah. Kalau ada, contoh kalau ada, pada pendapat saya baguslah Zahid Hamidi step down sajalah. Turun sajalah daripada bos UMNO. Kesian kesian UMNO. Kesian pemimpin UMNO yang tidak ada kena mengena, yang baik-baik hati. Sebab ramai pemimpin UMNO yang saya kenal juga baik-baik hati bilang semua. Bukan semua biraswa. Dengan Najib Razak yang sudah confirm, tidak tahu apa lagi mau cakap. Masih fitnah lagi, tidak tahu lah. Sudah di penjara pun, masuk penjara sudah. Najib Razak sudah membuktikan bahwa memang dia adalah pemimpin UMNO yang di penjara. Sudah jadi penjenayah. Maka mau tidak mau UMNO kena terima konsekuensi akibat daripada perbuatan itu. Ramai rakyat yang sudah ada persepsi buruk kepada UMNO karena perbuatan itu. Kena terimalah kenyataan itu. Kenapa tidak boleh terima pula? Kena terimalah. Sama ada parti itu UMNO kah, Pakatan Harapan PKR kah, DAP kah, PAS kah, Bersatu kah, GTA kah, Pejuang kah, Warisan kah, PBS kah, apa sajalah. Kalau salah memang salah. Jadi tolonglah hentikanlah semua itu, kesian UMNO. Saya bukan penyokong UMNO juga. Anda juga bukan penyokong UMNO. Dan semua parti pun saya tidak sokong. Saya tidak sokong semua parti, saya tidak sokong. Saya sokong individu saja. Saya sokong MP yang bagus saja. Jadi hentikanlah rosakkan nama parti sendiri. Oke, jadi kita harap-harap semoga betul-betul Zahid Hamidi tidak terimalah. Kita harap-haraplah supaya Zahid Hamidi dapat dibuktikan bahwa dia tidak makan rasuah 66 juta itu. Lagi teruk 66 juta itu pula daripada keselamatan negara Malaysia tuh. Untuk beli kapal untuk keselamatan negara Malaysia tuh. Tapi karena kerakusan, ketamakan, kalau betul-betul ada yang saya memang percaya tiadalah. Susah juga. Kita jumpa lagi, selamat malam. Bye-bye.